Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita banyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita sebelum zuhur ni. Dan pada hari ini kita tengok hadis yang ke-15 muka surat 81. Oh, ni kita dah ambil berkaitan dengan ibadat waktu malam, qiyamul lail dan sebagainya, sembahyang tasbih, witir dan sebagainya. Pada hari ini kita masuk bab berkaitan dengan solat sunat wudu. Kita di sini guna amalan sedikit, yakni pahala berganda. Solat sunat wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal 'inda salatil fajr, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amaltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana 'alaika bayna yadayya fil jannah. Qala ma 'amiltu amalan arja 'indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya. Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika solat subuh, wahai Bilal, beritahu kepadaku amalan yang paling kau harapkan untuk dapat pahala paling besar yang kau lakukan selama dalam Islam, kerana aku mendengar suara gerakkan kedua seliparmu di hadapanku di dalam syurga. Menjadi satu amalan kebiasaan baginda Nabi SAW, selepas sembahyang subuh ni Nabi akan tanya dekat para sahabat, sama ada tak siapa-siapa yang bermimpi apa-apa. Kalau orang cakap, ada sahabat kata saya mimpi sekian, maka Nabi SAW akan tafsirkan mimpi tersebut. Demikian itulah syariat azan datang pada kita daripada Sayyidina Abdullah bin Zaid yang dia mimpi di malam tentang kalimah-kalimah azan dan dia menghabaq pada Nabi SAW. Kalimah tu dimimpi oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kalau tak ada orang mimpi apa-apa, kadang-kadang Nabi akan cerita dekat sahabat apa yang Nabi SAW sendiri mimpi. Yang kedua daripada hadis ni kita nak ambil bahawa Nabi SAW ni dia rapat dengan para sahabat ni. Maknanya apa sahaja benda boleh berkongsi dengan Nabi SAW. Dan Nabi tambah lagi lah, atas sifat tabligh, menyampaikan, Nabi akan cakap dan sampai semua benda yang wahyu atau sebagainya pada para sahabat. Kemudian Nabi SAW tanya kat Bilal, ada tak amalan yang paling kau harapkan untuk dapatkan pahala paling besar sekali yang kamu buat? Kongsi dengan kami, kerana aku dengar tapak langkah kaki kamu dalam syurga di hadapan aku. Dalam syurga di hadapan aku. Amalan apa yang kamu buat sampai kamu boleh masuk dalam syurga macam tu? Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu kata, saya ni tak ada lah amalan-amalan hebat yang saya buat. Cuma setiap kali aku ambil wudu, sama ada malam ke siang ke, kecuali aku akan mengerjakan solat dengan wudu tersebut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan pada aku. Jadi
apa nama, Sayyidina Bilal kata, saya ni wahai Rasulullah SAW, tak ada lah hebat terang mana amalan saya, cumanya bila saya ambil wudu, saya akan semayang solat sunat. Bila ambil wudu, saya akan solat sunat selepas daripada ambil wudu tu. Maka amalan ni amalan senang, tapi amalan ni dia nak buat, dia kena ada beberapa ciri-ciri dia. Yang pertama, kena main awal semayang, baru boleh buat solat sunat wudu. Kalau kita main lambat sehingga kita terlepas 1-2 rakaat untuk semayang fardu, maka mustahil lah kita boleh buat semayang sunat wudu. Dan solat sunat wudu ni dia tak ada waktu larangan dia. Bila kita masuk, kita boleh buat, kerana sebab dia dahulu baru kita semayang. Yang tak boleh, semayang dulu baru sebab. Contoh, kita masuk dalam masjid lepas asar pukul 6.45 petang, kita takbir Allahu Akbar semayang. Orang tanya kat kita, hang semayang apa ni? Mana boleh semayang sunat lepas asar? Dia kata, tak, aku solat sunat wudu. Sebab aku ambil wudu, kemudian aku semayang. Maka semayang sunat ni tak apa, tak ada larangan. Bukan semua semayang sunat tak boleh. Nombor 2, sekarang 7.10 minit. Sebab apa hang semayang sunat? Semayang sunat tak boleh semayang kalau sebelum lepas semayang asar. Maka kata dia, aku solat sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab aku masuk dalam masjid, kemudian baru aku semayang. Boleh? Tak ada masalah. Lepas asar semayang apa ni? Pukul 7.15 semayang apa ni? Mana boleh semayang sunat lepas ni? Dia kata, tak, aku tak semayang sunat, aku semayang ganti semayang aku dulu. Dulu kalau zaman Pok Ye dulu, aku tak semayang dulu tu, lah ni aku semayang. Jadi boleh tak? Boleh, sebab dia bukan sunat, dia fardu. Fardu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting bukan semayang sunat. Hampa ramai-ramai semayang apa ni pukul 6.45 malam ni? Dah lah semayang waktu tak boleh semayang, tapi hampa semayang ramai-ramai dengan Tok Imam pula. Pelik hampa ni. Tak, kami semayang gerhana matahari. Sebab apa hampa semayang? Gerhana dulu, baru kami semayang. Semayang ni boleh. Semayang yang dilarang adalah sembahyang yang selepas tu baru ada sebab dia. Hang semayang apa ni pukul 6.10 ni? Aku sagi lepas maghrib ada interview dekat seberang, jadi aku singgahlah semayang hajat dekat sini. Sebab apa? Sebab aku ada interview, moga dimudahkan. Semayang dulu baru sebab. Sebab apa? Interview sagi. Maka semayang ini dilarang. Hang semayang apa ni? Lepas subuh hang semayang dah? Tak, aku semayang sunat. Sebab aku nak pergi berjalan, musafir nak pergi Ipoh, aku semayang lah, semoga perjalanan kau selamat. Jadi hang semayang apa? Semayang dulu baru sebab. Maka ini semayang dilarang lepas subuh. Hang nak buat hajat boleh, sebelum daripada subuh hang semayang siap-siap, maka dia memudahkan untuk kita ni. Untuk apa? Untuk semayang. Jadi bukan semua sunat tak boleh, bukan semua sunat boleh. Semayang sunat wudu boleh, bila-bila kita nak semayang boleh semayang juga. Lebih banyak kita ibadah, dalam kaedah fiqh menyebut ma aktsara fi'lan aktsara fadlan, atau ma aktsara fi'lan aktsara thawaban. Lebih banyak kita buat, lebih banyak pahala kita dapat. Semayang solat sunat wudu, kemudian tunggu azan, buat qabliyah lagi, kemudian buat semayang fardu, kemudian buat ba'diyah lagi. Semua tu adalah ruang untuk kita cari pahala tambahan. Baik, hadis berikutnya, bacaan tuan-tuan boleh baca lah. Yang mudah, kuliah boleh, qul huwallahu boleh, apa saja bacaan kita boleh baca. Solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya.
Sunat fajar ni makna dia apa? Sunat sebelum daripada solat fardu subuh. Tuan-tuan, start daripada bukan sebelum subuh tu, solat qabliyah subuh ni lah. Waktu qabliyah subuh dan waktu malam sebelum azan subuh ni, start daripada malam dekat-dekat sahur tu sampai esok, sampai selepas daripada sembahyang subuh tu, itu waktu-waktu yang sangat hebat. Waktu-waktu yang sangat hebat. Secerita kat tuan-tuan, katalah kita ni dah makan sahur sebelum nak main solat sunat subuh ni. Katalah kita ni dah makan sahur semua selesai dah pukul 5.45. Kita ada masa sampai 6-5 minit, 6-10 minit nak azan ni, beberapa minit tu kebiasaannya kita buat pengisian apa 20 minit tu. Saya beritahu tuan-tuan, waktu tu waktu yang sangat mahal. Jangan kita habiskan dengan lena balik, dengan telefon, WhatsApp, update Facebook dan sebagainya. Itu semua sagi. Kerana waktu tu waktu yang sangat mahal dalam syarak. Ada nilai-nilai mustajab dan nilai sangat hebat. Antara benda yang sangat bagus dan sangat hebat tuan-tuan buat ketika tu adalah memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Duduk atas cushion ke, duduk atas kapet sejadah ke, kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nak pendek lagi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cakaplah banyak mana pun sampai azan subuh. Baguslah benda tu. Bagus. Ustaz tahu mana bagus? Ada beberapa isu yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, kata benda tu hebat. Yang pertama apa dia yang bagusnya? Kerana dalil yang pertama Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan 5 manusia yang hebat. Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, as-sabirin was-sadiqin wal-munfiqin wal-qanitin wal-mustaghfirin bil ashar. As-sabirin, orang yang sabar. Sadiqin, orang yang benar. Wal-qanitin, orang yang taat. Wal-munfiqin, orang yang rajin derma. Dan yang kelima adalah orang yang mustaghfirin bil ashar. Mustaghfirin tu apa ustaz? Tu nama masjid kami. Awak ustaz tu petik nama masjid kami? Tak. Mustaghfirin tu nama dia, maksud dia orang yang beristighfar. Bagus nama masjid tuan-tuan ni. Ashar, waktu sahur. Orang yang beristighfar waktu dekat-dekat dengan sahur, orang ni dimention secara direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana orang ni adalah orang yang hebat. Maka waktu kita lepas makan sok tu, ada masa belen lagi tu, kata astagfirullahalazim, 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 sambil-sambil ya basuh pinggan. Kalau muslimat basuh pinggan, kemudian meja dapur semua duk buat tu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, duk ulang perkataan tu, bagus. Kedua, ini adalah amalan salafus soleh, para sahabat mereka perangai macam tu. Dalil yang kedua apa? Kata Allah Ta'ala, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Depa ni sahabat, jenis sahabat Nabi ni salafus saleh, malam depa kurang sangat tidur. Sikit je depa tidur, tak tidur lama sangat. Dan wabil ashari, dan waktu-waktu sahur, hum yastaghfirun, depa akan beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya waktu sahur tu waktu yang hebat, digunakan oleh salafus saleh untuk dekat diri dengan Allah dengan memperbanyakkan istighfar pada Allah. Yang ketiga, dalam sebuah hadis kursi dinyatakan bahawa inni la ahammu bi ahli al-ardi adaba. Aku hampir-hampir menurunkan azab pada penduduk di muka bumi. Fa iza nazartu ila ummari buyuti wal mustaghfirin bil ashar saraftu anhum azabi.
Apabila aku melihat dua golongan yang ada dekat kampung, dekat kawasan tu, aku akan palingkan azab aku daripada mereka. Yang pertama apa dia? Ummari buyuti, yang mengimarahkan rumah-rumah aku, kata Allah. Kalau masjid tuan-tuan, imarah ni apa? Sebelum zuhur ada, kuliah asar ada, subuh ada, malam lagi kita main pukul 3, 4, 5 kiam mulai pula lagi. Semua orang yang main di mana-mana waktu untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam golongan yang hebat, yang menjadi bukan penyebab azab Allah, tak, dia penebat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan kata saya bukan pengerusi, saya bukan AJK, saya orang biasa je, saya dapat juga kelebihan ni. Tak tuan-tuan, ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, tuan-tuan daripada hujung kiri kanan semua tuan-tuan yang mai duduk atas ke, nama kata mai masjid, imarahkan rumah Allah, buat majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, kuliah apa pun kita mai, imarah orang seronok mai, semua tuan-tuan masuk dalam kategori itu. Kita jangan anggap kita ni biasa, tak. Tuan-tuan yang mai kuliah adalah orang yang luar biasa. Orang yang biasa ni siapa dia? Orang yang duduk di luar terus pada masjid, itu biasa. Tuan-tuan, luar biasa. Kerana tuan-tuan dan perempuan lah penyebab Allah tak turun azab dekat Sungai Tiram. Tuan-tuan dan masjid dan pengurusan ni lah punca Allah tak turun azab kat kawasan kita. Bayang lepas kau sampai sekitar radar masjid ni, anak Korea semua selamat, sebab masjid ni masih imarah lagi. Ada dengar azan, ada dengar kuliah. Sebab tu kalau orang mai kat kita, duk perli-perli kita bak ceramah, bak kuliah banyak sangat, abaikan orang macam ni. Kita nak selamat, aku buat program ni bukan nak selamatkan aku buat program nak selamatkan hampa lah orang kampung. Ada satu masjid jadual kuliah macam tuan-tuan nak penuh. Anak Korea mai tau kat pengerusi tau, dia kata apa? Cik, jadual penuh lah pak. Cik, nanti semua orang jadi bagus lah tu. Semua orang main semayang, semua orang jadi bagus. Cik, pelik kau. Bagus tu. Masalah apa? Ketum. Bagus lah buat masjid orang jadi bagus semua. Dia macam perli pula. Cik, baik ni semua orang kampung jadi bagus. Dah tu anak apa semua orang isap dada. Bagus lah orang masjid jadi bagus kan. Dia macam satu, tak tahu apa masalah dia. Manusia ni tak tahu apa masalah apa. Banyak masalah-masalah yang terbuku dalam hati dia tu, sehingga dia awet mai kat orang. Maka banyakkan istighfar tu sangat baik dan bagus lah tuan-tuan. Dan yang kedua, kata Allah Ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar. Ada lagi orang dekat kawasan kita Sungai Tiram ni, Bayan Lepas ni, Bayan Baru, Sungai Nibung, Gelugor, Tanjung ni, bangun tengah-tengah malam 5 pagi, 5:30 pagi, 4:45 pagi, menangis minta ampun ke Allah, dosa dia berlambak-lambak. Ya Allah, dulu aku jahat, sekarang aku nak jadi bagus. Dia menangis. Sebab dia Allah pelihara kita tak kena azab. Ada lagi makcik-makcik, ada lagi tuan-tuan ni duk bangun qiyamul lail setiap malam duk buat. Allah tengok orang ni, Allah seronok orang duk ibadat dengan dia, maka saraftu anhum azabi, aku palingkan azab aku daripada mereka. Maka tuan-tuan, sangat baik kita istighfar. Waktu lain istighfar bagus. Bila kita ada dosa. Bila kita ada dosa. Dan waktu yang bagus juga untuk istighfar ni situasi yang, kalau masa sebelum subuh, waktu sahur. Kalau situasi dalam kita keadaan berdosa dan kita memang jadi kaki dosa pun, cuba tuan-tuan angkat tangan dengan beraninya berkata, Ustaz saya insya-Allah dosa tak ada. Cuba angkat tangan. Kita nak cubit perut seorang sekali. Ada, mesti ada. Saya dengan tuan-tuan semua dosa. Ustaz dosa cara ustaz. Tuan-tuan dosa cara tuan-tuan. Ustaz dosa apa? Sembang lah tapi tak buat, dosa apa? Kena buat macam ni, kena buat macam ni. Ustaz tak buat, ustaz dosa. Tuan-tuan dengar tak buat kau. Main mengaji ilmu saja. Tujuan main mengaji ada lain.
Tujuan mengajak tu untuk benda lain, nak dapat habuan dunia, dosa saya pula. Jadi semua kita ada dosa dan sudut masing-masing. Maka memperbanyakkan istighfar kita dengan Allah Ta'ala, terutama waktu subuh. Bulan Ramadan ni, waktu-waktu lain pun kita istighfar juga. Cuma dia punya waktu yang bagus dan hebat adalah sebelum waktu subuh. Dan sebelum waktu subuh juga tuan-tuan, waktu mustajab doa. Ni sebelum kita main solat subuh ni, saya nak cerita kat tuan-tuan ni, waktu mustajab doa sebelum subuh. Ramadan ni dia hebat sebab sebelum subuh pun Ramadan selalu ni tuan-tuan, malam dia mustajab doa. Tapi Ramadan ni pagi malam. Pagi pun mustajab, malam pun mustajab. Tak ada hari tak mustajab. Ada je mustajab. Tapi kita bila banyak sangat mustajab, kita jadi tak layan. Kalau sekali-sekala mustajab pulun, malam nisfu Syaban tu tunggu doa sungguh-sungguh ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, satu malam ya pulun. Tapi kalau banyak hari jadi tak apalah, esok ada lagi, tak apalah, tak apalah, tak apalah. Macam tu lah kita tak buat ni. Bila banyak sangat kita lupa. Kelawar tuan-tuan, kelawar, cuba tuan-tuan ambil dia, lempak dia ni, pagi-pagi ni lempak, tutup kipas memang lempak ni, dia boleh jalan? Tak boleh. Debung, gerbang, berutuh merata. Kita kata, dia ni sebab apa? Dia buat ser macam tu. Pagi semua orang nampak. Dia tak boleh, dia silau. Dia tak boleh cahaya banyak sangat. Tapi tuan-tuan ambil dia, pergi kat satu tempat, hutan, tuan-tuan lempak dia dengan cahaya bulan yang tak apa terang sangat pun. Tuan-tuan dia, dia main kat tepi telinga itu, berani. Tak kena langsung. Memang Batman dia hebat. Bila cahaya tak banyak. Bila cahaya banyak, bungkui. Dia macam kita. Kita bila nikmat sikit tu macam pulun sangat tu. Tapi bila nikmat banyak, tak apa, nanti ya. Sehari mustajab doa tu pulun gila-gila. 30 hari mustajab doa. Jadi macam tak hargai ya. Banyak sangat kita kurang menghargai benda-benda yang dapat dekat kita. Maka waktu tu waktu mustajab doa. Ustaz tahu mana mustajab doa malam? Bagus juga, tanya. Tuan-tuan, dua hadis. Yang pertama, setiap malam ada Allah Subhanahu Wa Taala akan seru. Ada tak mana-mana hamba aku yang nak taubat, aku nak terima taubat dia? Ada tak mana-mana hamba aku hal min sa'ilin, ada tak orang minta apa-apa aku nak bagi kat dia? Maknanya waktu tu waktu yang sangat diharapkan supaya apa sahaja kita minta kita dapat. Sebab waktu tu kita tak sibuk. Kalau pagi tuan-tuan doa, dia tak boleh fokus sangat. Lagi nak ambil anak pergi sekolah, lagi nak ambil cucu balik kafar, lagi Seri suruh beli bawang, lagi yang ni nak beli, lagi asak kena sembahyang kat masjid, lagi kanji habis bini hingar sampai pukul 12 lagi. Semua benda atas kepala. Jadi tuan-tuan doa pukul 5.30, mana ada orang masak kanji 5.30? Cari basi masak awal. Mana ada orang buka bawang tak ada. Jadi kita tu tak sibuk mana. Anak pun tak sekolah, tak payah ambil anak balik, isteri balik kerja ke apa ke. Kita punya fokus tu, doa tu, dia lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan gunakan bahasa yang paling mudah untuk kita berinteraksi doa dengan Allah Ta'ala. Senang doa, ya Allah, aku nak macam ni, ya Allah, ampuni dosa aku. Cakap macam dia mesra, macam member cakap gitu. Maksud macam member saya ni adalah luahan kita. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, anak aku ni yang nombor 2 ni tak tahu lah ya Allah. Dia ni kadang-kadang macam rajin sembahyang, kadang-kadang macam malas sembahyang. Kau bagilah kat dia. Macam kita cakap biasa. Tak payah buat teruk, ya Allah, di keheningan malam yang syahdu, aku menadah 2 tangan pada kamu. Rintisan air hujan yang menitis di cermin aku pukul 3 pagi dengan selang-sengi bunyi cengkerik. Malaikat pun pening nak minta apa. Malaikat tunggu nak amin doa kita. Ni apa macam-macam benda dia nak minta cengkerik. Cengkerik pun ikut masuk dalam doa dia. Cengkerik kata aku tak kena orang terbatuk-batuk malu-malu. Tak tahu yang senang nak minta apa? Minta tu ya. Hang kat sangat Said. Hang susun bahasa gila-gila, bombastik bahasa. Payah apa teruk lah. Doa Nabi semua champion. Doa Nabi ajak orang champion. Rabbana atina fid dunya hasanah. Anda tengok Nabi ajak kita, Quran ajak kita doa macam mana.
senang aja. Saya alang-alang dah lajak main doa, saya habaq kat tuan-tuan satu doa. Boleh tak tuan-tuan, saya habaq kat tuan-tuan satu doa, kita hafal doa ni, kemudian doa ni tuan-tuan baca lah selalu. Saya tengok hadis riwayat siapa dulu doa tu mudah aja, dia ada 4 perkataan. Kalau ikutlah cara kita bahagi, ada bahagi 4, ada 5. Doa dia adalah Allahumma, tuan-tuan baca, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Saya bangun tentu hadis tu, riwayat siapa? Dia 4 kataannya, Allahumma inni as'aluka, tak 5 lah, kita pendek sikit lah. Allahumma inni as'alu, Allahumma inni as'aluka, macam ni boleh. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta pada kamu. Yang ketiga, fi'lal khairat, supaya mudahkan aku buat benda yang baik. Yang keempat, wa tarakal munkarat, supaya aku tinggal benda-benda jahat dan mungkar ni aku tinggal. Fi'lal khairat ni maknanya apa? Buat benda yang baik. Baik yang paling hebat adalah baik yang difardukan oleh Allah. Sembahyang, puasa, amalan yang wajib. Kemudian dia turun martabat baik juga, benda-benda sunat. Apa nama kata baik, bagi aku buat, bagi mudahkan aku, bagi aku tolong buat benda yang baik. Yang ketiga adalah wa tarakal munkarat, supaya aku tinggalkan, jangan buat benda-benda yang jahat. Jadi tuan-tuan, bolehlah amal doa tu. Kalau waktu malam tuan-tuan nak baca pun boleh, pas semayang nak baca pun boleh, bila-bila tuan-tuan nak baca pun boleh juga, kerana dia termasuk dalam doa-doa yang ma'thur yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Ya Allah, aku minta pada kamu supaya mudahkan aku buat benda yang baik, dan aku juga minta pada kamu supaya dijauhkan aku daripada buat benda-benda yang tak baik. Tak jumpa pula. Ada tak? Tak. Tak jumpa riwayat. Tak apa, nanti saya beritahukan. Mungkin perakam ni saya abang di bawah tu nanti. Okey. Jadi doa tu tuan-tuan boleh amal lah. Sebab apa nak baca doa ketika tu? Kerana mustajab doa ketika itu, waktu sebelum, waktu malam ni. Malam start bila? Daripada azan maghrib sampai azan subuh. Jadi waktu mustajab doa 1/3 akhir. Malam bahagi 3, lebih kurang 6 jam kebelakangan tu, waktu tu adalah waktu yang sangat mustajab doa. Ditanya pada Nabi SAW, ayyud doa yusma', doa mana yang sangat didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi SAW, ad-doa fi duburi salawatil maktubati wa fi jawfil lail. Doa setiap kali lepas daripada sembahyang fardu, dan doa setiap doa di tengah-tengah malam. Jawfil lail maksudnya doa di tengah-tengah malam. Maknanya kita sahur tu dia masih masuk dalam kategori tengah malam. Kita boleh amalkan doa. Kemudian tuan-tuan, azan subuh kan. Selepas daripada azan subuh, kita jawab doa azan subuh semua selesai dah. Lepas tu apa kita buat? Kita sembahyang qabliyah. Ni hadis kita ni cerita pasal qabliyah. Kalau rumah tuan-tuan dekat, qabliyah buat di rumah. Tak ada, misal saya duduk seberang jalan, traffic light merah, saya masuk nanti. Kalau macam tu hang sembahyang kat masjid. Kalau rumah dekat, boleh sembahyang kat rumah, dapat pahala sunnah. Qabliyah subuh ni tuan-tuan, sebelum buat lepas azan kita buat qabliyah subuh.
Saya habang kat tuan-tuan, Qabliyah subuh lebih mahal daripada 20 rakaat tarawih. Saya bang sekali, Qabliyah subuh lebih tinggi nilai dia daripada 20 rakaat tarawih. Jangan tinggal Qabliyah subuh. Nabi jarang, musafir pun kata Aisyah, Nabi letih-letih pun Nabi tak tinggal, kerana nilai dia lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Kita kadang-kadang kita tak tahu nilai sesuatu benda, kita berebut benda lain. Macam saya cerita kat tuan-tuan lah, saya pergi tazkirah Kelang Kabut, kita dah sampai lah. Pak Long tu duduk atas motor, orang sembahyang Isyak dia duduk atas motor. Saya tanya dia, Haji tak sembahyang, dia pas sembahyang apa? Dia pas sembahyang Isyak tu. Lepas tu saya tengok dia, Haji tak sembahyang lah. Dia tak apa, Isyak bila pun ada. Tarawih ni lagi saya pergi tarawih ni. Tarawih tak jarang ada dia nak sembahyang. Ni pun saya tak tahu apa dia pun pening ke. Dia tarawih ada sembahyang, sembahyang lain dia tak sembahyang. Dia tak tahu nilai. Macam witir lah tuan. Witir tu sangat tinggi nilai dia. Tapi kita kata apa? Baliklah buat. Kan kita kata kan, habis 20 rakaat, lepas tu syaitan tak ada, tapi kita kena kerja. Dia kata, jom balik lah, balik sembahyang kat rumah. Ranjau. Tak nak sembahyang lah, berburung. Sembahyang lah, Twitter. Tak nak sembahyang lah, lagi drama lah yang tu, telefon apa, duk main gitu. Letih terlena, tak kusyit gitu ya. Tapi isteri gerak, bang, 12.30 lah, oh, balik tidur gitu ya. Macam tu, duk kena tipu, 14 hari dah kena tipu. Kalau betul yang saya sembahyang, tak apa lah. Kalau tak sembahyang, ada masjid baca Al-Mulk. Ya, balik rumah baca, aku dah hafal ya, baca cerita. Tak baca pun, hafal pun, dia tengok radio macam tu sampai rumah tak sembahyang. Macam tu kena raja dengan syaitan. Syaitan tak ada apa kena raja. Syaitan gila kan. Dia kena ikat kan dia. Aku tak ada apa kena raja dia tu. Jadi kita buat qabliyah. Selepas qabliyah ni tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan, la yuraddu du'a bainal adhanaini. Di antara dua azan dan iqamah, doa tak ditolak. Jadi tuan-tuan buat apa? Lepas azan, bukan untuk subuh je, mana-mana waktu. Lepas azan kita buat qabliyah. Lepas qabliyah biar pi tu imam bila nak qamat ke apa pasal kita fokus dengan doa, sibuk doa sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kita berhenti. Waktu tu waktu mustajab. Ramai orang terlepas pandang benda tu. Dia main awal, dia duduk luar. Dia main awal, dia tak sembahyang sunat satu dah. Tak. Kalau tuan-tuan main, katalah nak lambat tadi, nak qomat dah ni, tak dan dah. Tuan-tuan masuk ke pintu tu, duduk kat tiang tepi belakang ni, duduk, tak dan sembahyang sunat dah. Sebab tak dan dah, doa terus. Kerana waktu tu waktu kuota doa. Tang mana doa yang hebat tu? Satu hadis saya beritahu tuan-tuan di antara azan dan iqamah. Yang kedua yang hebatnya ketika itu apa dia? Salasun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tak akan ditolak doa mereka. Salah satunya apa dia? As-saim hatta yuftira. Orang yang puasa sampai dia buka puasa. Jadi kita ni berada di track puasa bila? Bila azan subuh tadi. Azan dan subuh kita berada di track puasa. Maka bila kita ada di track puasa, maknanya track doa mustajab kita ada. Tuan-tuan doa waktu subuh tadi tu, qabliyah sebelum buat lepas qabliyah subuh ni, tuan-tuan doa ada 3 level mustajab. Level yang pertama, hadis antara azan dan iqamah. Level yang kedua, sebab kita ni berpuasa, mustajab doa. Level yang ketiga adalah disebabkan dia adalah Ramadan. Ramadan satu, hadis tu satu, dan 3 benda lah tuan-tuan. Mak tuan kalau beli burger McD pun 2 je daging dia. Yang ni Allah bagi kita special 3 level mustajab doa Allah bagi kita. Maka jangan tinggal doa selepas daripada azan dan iqamah. Tapi itulah tuan-tuan, saya beritahu lama-lama kita nanti doa, esok-esok kita lupa, tak ingat dah. Mustajab. Jadi kita ambil peluang, take note benda-benda ni semua supaya kita. Satu lagi sebelum nak azan, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Satu lagi orang yang bijaksana, cerdik,
yang tak terkawal punya cerdik tu tuan-tuan apa? Mustajab doa dia tu. Saya beritahu tuan-tuan rahsia pada hari ni. Orang nak mustajab doa, selain daripada hang doa macam biasa, saya akan bagi tahu kat tuan-tuan style doa luar biasa supaya tuan-tuan dapat anugerah mustajab dengan cepat. Apa dia? Ad-doa fi zahril ghaib. Tu istilah hadis. Doa zahril ghaib ni apa dia? Doa dalam keadaan member atau saudara atau kawan kita, dia tak tahu pun kita doa kat dia. Kita doa kat dia tapi dia tak tahu kita doa kat dia. Ya Allah, maafkan aku sakit duduk kat hospital, COVID, bagilah dia sembuh. Ya Allah, mak aku selalu habaq dia sakit orang, bagilah sembuh. Ya Allah, anak aku duduk di asrama MRSM baru masuk minggu lepas, bagi dia ni. Ya Allah, jiran aku anak dia selalu tak semayang, bagilah dia rajin semayang. Apa saja tuan-tuan mau, tuan-tuan doa ke orang. Sebab apa kena buat macam tu? Bila kita doa ke orang, akan dihantar satu malaikat mai dekat kita. Malaikat tu akan doa, walaka mithluhu, walaka mithluhu, walaka mithluhu. Untuk hang pun macam tu juga, untuk hang pun macam tu juga, untuk hang pun macam tu juga. Maknanya tuan-tuan doa, kita doa seorang, tapi kalau kita doa ke orang, malaikat doa untuk kita. Level mustajab kita dengan malaikat tentulah hebat malaikat lagi. Maka doa ke orang ni bagus, kerana Nabi pernah buat ada doa ke orang. Ada, terutama doa hidayah dekat orang. Nabi doa, ya Allah, kuatkanlah Islam ni dengan Amr bin Hisham, Abu Jahal, ataupun kuatkan doa dengan kuatkan Islam ni sama ada dengan Abu Jahal, ataupun kuatkan Islam ni dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka nescaya dipilih Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab apa? Doa dalam keadaan orang tak tahu. Bila Sayyidina Umar terima Islam, sahabat kata ada Nabi doa pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak tahu pun Nabi doa kat dia. Jadi tuan-tuan nak apa? Ya Allah, jiran sebelah rumah aku ni, bagilah dia mati dalam keadaan Islam, mati dia dalam akidah la ilaha illallah. Doa kat orang semua benda. Doa kat kita pun doa juga, doa kat orang pun doa. Barulah masa kita doa tu panjang. Ada orang dia kata kat saya, Ustaz, saya tak tahu nak minta apa. Minta doa apa? Saya macam tu lah, ya Allah, macam biasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banyak masalah. Tu tak tahu nak doa apa. Kita tuan-tuan macam tu. Kalau tak jumpa ustaz, tak ada soalan. Tak jumpa ustaz, lama soalan. Tengah bawa kereta, macam mana soalan ni aku nak tanya ustaz, aku nak tanya ustaz. Jumpa ustaz, tak tahu. Tak tahu nak tanya apa. Tu pun kita masa tu bengkok juga. Sama macam isu doa tadi. Bila orang bagi kita doa, tak tahu doa. Sama, sebab kita suka sembang. Masjid ni tak betul, masjid tu tak betul, masjid ni tak betul, apalah apa. Nah, hang jadi pengurusi. Bengok. Berlama je ni. Di komen orang kata, hang bagi ke dia? Tak tahu. Masak. Lagi keras, apa rasa. Mari jangan suruh masak tengok. Tak tahu. Macam tu manusia. Ada ruang untuk doa besar, dia tak tahu doa apa. Dia kata, minta apa? Dia tak tahu minta apa. Minta, ya Allah, bagilah aku RM10. RM10 dia minta. Allah pemilik langit bumi, apa minta RM10. Hang minta lah nak minta apa-apa dunia. Ya Allah, bagi selamat padang mahsyar, selamat dekat akhirat esok ni, tak kena azab, Allah pelihara semua tu. Banyak ruang kita ada, kita minta pada Allah Ta'ala. Mustajab doa ketika mana? Lepas semayang qabliyah subuh, satu, antara azan dan iqamah. Lepas tu rajin doa ke orang, mustajab doa juga kalau kita rajin doa ke orang. Yang ketiga, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, sebelum nak azan, inda nuzulil ghaithi, ketika turunnya hujan. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar bab doa. Beberapa situasi yang sangat mustajab adalah ketika turunnya hujan. Tuan-tuan tengok tu, hujan kan, doa masa tu boleh. Tak payah angkat tangan ke Ustaz? Kalau angkat tangan pun boleh. Adabnya, tak angkat tangan duduk atas motor, angkat tangan macam nak motor nak jalan. Memang orang-orang
Doa, ya Allah mudahkanlah aku. Memang sambil duduk selit hujan boleh. Duduk dalam kereta hujan kan. Doa. Tuan-tuan terjaga 2-3 pagi. Hujan, dengar hujan. Duduk atas tu. Duduk atas, tidur tadi kan. Duduk atas katil, angkat tangan, doa tu kan. Bagusnya hampir ambil wuduk semua tu terbaiklah. Kata tak larat, tak balok liat letih sangat dah. Tang tu doa boleh ke? Ketika turunnya hujan sangat bagus untuk kita doa. Tapi kita bila turunnya hujan kita lena. Padahal tu waktu yang sangat baik. Jadi tuan-tuan jangan tinggal. Terutama daripada hadis kita ni apa? Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Hari kerja tak ada alasan sebab dia bukan sembahyang sebelum subuh. Dia bukan sembahyang lepas subuh. Lepas subuh kita kalau nak pergi kerja kan. Ni sebelum subuh. Tuan-tuan nak sembahyang, mailah awal. Jangan orang nak qomat dah, main sembahyang. Orang ni nak pergi kerja. Baguslah sembahyang sunat. Tapi tak dia nak orang nak qomat dia main sembahyang macam tu tahu ni. Belakang tu imam Allah apa sembahyang sunat. Saya tanya dia main sembahyang depan. Dia dah baru dia tak qomat. Sebab tu qomat tak ikut orang, qomat ikut imam. Imam keluar ya, imam kata qomat, terus qomat. Walaupun 800 orang duk sembahyang sunat, bebe kat dia. Ada satu Bilal, banyak sangat. Gerbang. Ada satu Bilal, tu imam kata kat dia, okeylah, boleh qomat. Tahu dia buat apa? Dia bangun, dia pergi usyak tempat muslimat. Semua dah habis sembahyang dah kak, nak qomat ni. Punya bagus. Tak tahu mungkin isteri dia ada belakang apa, dia takut nak qomat. Tak tahu. Dia pergi tanya dulu. Tak payah siapa pun. Qomat nanti dia beringkaskan sembahyang. Tak payah sampai level peringkat macam tu. Okey, kita sambung nanti. Lagi besok lah, ambil sikit ya. Besok sebab ada urusan nak buat. Kak tak apa-apa. Pendek je besok nanti. Saya ada satu lagi benda. Alhamdulillah saya kita tangguh dengan tasbih kafarah surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.